Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey ya. Seperti yang kita telah pelajari bab 1, bab 2 dan bab 3. Jadi kita akan sambung dengan bab 4 yang bertajuk kesihatan manusia. Baik ya. Penyakit berjangkit ataupun penyakit tidak berjangkit. Yang mana satu? Macam mana kita nak kategorikan penyakit itu? Okey. Penyakit berjangkit adalah penyakit yang boleh dipindahkan dari seorang pesakit kepada orang lain. Seperti denggi, malaria, COVID-19, sesama, tuberkulosis ataupun batuk kering. Okey, seterusnya jenis yang kedua, penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit adalah penyakit yang tidak boleh dipindahkan dari seseorang pesakit kepada orang lain. Sebagai contoh, darah tinggi, kencing manis, kanser, penyakit yang tidak boleh dipindahkan daripada seseorang kepada seseorang. Tak pernah lagi kita dengar orang ada kencing manis, kemudian kita duduk berhampiran dengan dia ke, ataupun kita makan makanan yang dia masak ke. Tak pernah lagi kita dengar kencing manis tu boleh berpindah. Okey, bagaimana penyakit boleh berjangkit? Kalau penyakit berjangkit, bagaimana penyakit tersebut boleh berjangkit? Ada 4 cara kat sini. Yang pertama, melalui sentuhan. Boleh juga melalui bawaan air, bawaan udara, ataupun melalui vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah organisme seperti lalat, nyamuk, tikus yang membawa patogen. Apa itu patogen? Patogen adalah mikroorganisme yang boleh menyebabkan penyakit. Baik kita bincangkan dulu cara penyakit boleh merebak melalui bawaan udara. Okey. Sama ada melalui titisan. Yang kita selalu dengar kat TV sekarang tu, melalui true droplets ataupun melalui titisan. Titisan apa? Titisan air liur, percikan air liur di udara. Apabila seseorang tu bercakap, orang tu dah ada virus atau bakteria ataupun patogen dalam badannya, dan apabila dia bercakap, batuk, bersin, menguap dan bernafas, boleh jadi patogen tersebut, virus tersebut berpindah kepada orang yang berada berdekatan dengan dia. Okey. Cara kedua, masih lagi bawaan udara, iaitu melalui jangkitan habuk. Okey, bakteria atau virus boleh jadi berada dalam air liur ataupun lendir yang berada dalam hidung, dan kering. Kemudian berada pada mana-mana permukaan, seperti permukaan meja ke, permukaan troli, permukaan pintu. Okey, apabila lendir itu atau air itu kering, spora akan tiupkan bakteria. Spora dalam spora ada bakteria. Spora ni adalah bahan yang dihasilkan oleh bakteria sendiri untuk membiak. Untuk membiak. Jadi dalam spora ada berjuta-juta bakteria. Bakteria baru yang akan terbang ke tempat lain dan seterusnya menjangkiti orang lain pula. Bahaya jadi bagaimana kita nak mencegah penyakit berjangkit bawaan udara ini? Melalui pemakaian penutup hidung ataupun mask bila sesama atau batuk. Cuma sekarang ni untuk jaga diri kita dengan lebih baik, kita kalau nak keluar kita pakai mask jugalah, sebab kita tak nak orang yang membawa virus itu tak pakai mask dan kemudian sebarkan kepada kita. Dan orang yang sakit tu kadang-kadang dia pun tak tahu yang dalam badan dia ada virus dah. Tutup mulut bila batuk. Ini biasa. Dan tidak meludah merata-rata. Ini memang perbuatan yang tak bagus lah.
Jangan pergi tempat sesak. Jangan pergi tempat sesak sebab kita tak boleh nak jaga jarak. Kita tak boleh memenjarakan sosial. Okey? Tak ada jarak yang cukup. Macam kita tahu sekarang kita perlukan sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih ya. Dan cara yang kaedah yang kelima, okey, pastikan rumah kita cukup pencahayaan. Iaitu kita buka tingkap, kita buka pintu supaya cahaya masuk untuk sinaran ultraviolet. Sinaran ultraviolet ni boleh membunuh mikroorganisma. Okey, contoh-contoh penyakit yang boleh dicegah melalui kaedah ini adalah coronavirus sendiri, COVID-19, SARS dan juga H1N1. Okey, itu dulu ya. Nanti kita sambung. Terima kasih.